just kill someone tonight? Because we don't feel the need to, Johnny. Just remember how good the purge does. We'll be fine just like always, no worries, okay? This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all emergency services will be suspended for 12 hours. Your government thanks you for your participation. Help me! Someone please help me! I just need to get someone safe. Is anybody hear me? Let's go! This way! This way, hurry! Our target for this year's purge is hiding in your home. You have 1 hour to find it and give it to us, or we'll kill all of you. They can't get in here, right? They can't get into our... And everything is gonna be okay. Nothing is going to be okay again. Assalamualaikum, nama saya Nur Amalizati binti Rosdi Ismin dan ahli kumpulan saya Nur Syabila, Nur Lena, Tuan Nur Amirah, Siti Nazia dan Nur Amirah. Kami akan membentangkan tentang implikasi kehidupan di dalam filem The Purge, cabaran hidup pemikiran sekularisme. Filem The Purge merupakan filem dari Amerika Syarikat yang genre thriller. Filem ini mula ditayang pada 22 Ogos tahun 2013. Filem bergenre aksi seram ni bukanlah sebuah filem hantu, namun debaran yang diselitkan dalam setiap babak boleh dikatakan setara dengan filem berkenaan. The Purge yang diarahkan oleh James D. Monaco merupakan sebuah filem yang menggunakan latar masa tahun 2022 di mana pada masa itu, segala kegiatan jenayah adalah dibenarkan untuk satu malam pada setiap tahun. Kerajaan membenarkan tempoh tahanan 12 jam di mana semua aktiviti jenayah termasuk pembunuhan adalah dibenarkan. Ia merupakan satu malam di mana rakyat mengawal dirinya sendiri tanpa memikirkan hukuman. Pada masa itu, semua jabatan keselamatan seperti polis dan bomba serta jabatan kecemasan iaitu hospital atau pusat krisis lain akan ditutup. Acara ini juga didakwa telah mengurangkan masalah jenayah di US pada ketika itu. Daripada apa yang kami dapat dalam filem The Purge ini, ia menjelaskan sesuatu perkara yang tidak masuk akal iaitu bagaimana rakyat Amerika Syarikat boleh bersetuju dengan satu aktiviti yang jelas sama sekali tidak bermoral dan tidak beri kemanusiaan seperti keganasan dan pembunuhan. Sekularisme merujuk kepada penolakan perkara-perkara rohani, penafian kewujudan akhirat, pemisahan agama dan nilai-nilai kerohanian dan kehidupan dunia seperti politik sebagai kuasa kebebasan penuh. Prinsip sekularisme ialah meningkatkan penguasaan kebendaan dalam kalangan umat manusia. Penganutnya hanya perjuangkan kebendaan semata-mata. Mereka percaya bahawa kebendaan sahaja yang mampu memberi jaminan untuk mencapai kehidupan yang bebas dan selamat. Istilah sekularisme berasal dari perkataan sekula. Sekula menurut Kamus Inggeris merujuk kepada sesuatu yang tiada kaitan dengan alam rohani atau akhirat. Manakala merujuk Kamus Dewan edisi keempat, sekularisme merupakan fahaman penafian prinsip agama dalam kehidupan sosial manusia seperti politik, ekonomi, pentadbiran dan pendidikan. Selain itu, dalam bahasa Arab, ialah ilmiah yang bermaksud sifat kepada ilmu sains dan pengetahuan. Sejarah kemunculan sekularisme ialah bermula dari pengepungan gereja dan tindakannya menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains. Kemudian kemunculan fahaman ini juga disebabkan tindakan pendiri yang mengadakan upacara agama yang bercanggah dengan nilai pemikiran dan moral. Seterusnya, kemunculan revolusi orang Eropah yang menentang golongan agama dan gereja. Akhirnya pada tahun 1789 Masihi, Perancis yang merupakan negara pertama yang menggunakan sistem politik yang mengetepikan agama. Abad ini membawa banyak perubahan dalam perkembangan budaya Eropah dalam pelbagai cara termasuk peralihan pandangan terhadap cita-cita keagamaan masyarakat keseluruhan.
Demikian di Malaysia, apabila British melaksanakan sistem residen berikutan perjanjian Pelangkul 1874 untuk meneruskan strategi pengasingan pemerintahan negara dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja, idea sekularisme secara rasmi mula meresap ke Malaysia. Sultan atau raja hanya diberi bidang kuasa tertentu di istana untuk mengawasi masalah agama, manakala residen bertanggungjawab mentadbir negeri. Amalan memahami sekularisme mula menyelubungi setiap aspek masyarakat Malaysia sejak itu. Pendekatan British ini masih dikekalkan hari ini dengan pembahagian dua kuasa perundangan dan eksekutif. Pentadbiran dan raja hanya diberi kuasa dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Akibatnya, sekularisme membawa pengikutnya kepada ideologi lain seperti materialism, ideologi individualism dan sebagainya yang hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan beragama. Faktor kemunculan fahaman sekularisme. Yang pertama ialah faktor pendidikan. Sekularisme bermula dengan penulisan yang berunsurkan sekular liberal dan mula disebar kepada umum. Seperti yang kita dapat lihat dalam filem The Purge, kebanyakan mereka yang berjaya mengharungi malam penuh debaran itu adalah golongan berada yang mampu menyediakan aplikasi keselamatan di rumah mereka sebagai pelindung. Berbeza dengan golongan miskin yang tidak berkemampuan, mereka terdedah kepada bahaya dan berpotensi untuk dibunuh. Aktiviti bunuh-membunuh ini disebabkan oleh kerajaan Amerika Syarikat beranggapan bahawa kadar jenayah berjaya dikurangkan dan ekonomi negara akan meningkat kerana rakyat hanya dibenarkan untuk melakukan jenayah pada satu malam tersebut. Kerajaan mereka amat mementingkan kekayaan dan kemewahan semata-mata. Jelaslah bahawa rakyat di negara mereka menjadikan sekularisme sebagai prinsip pegangan mereka dan meletakkan kepercayaan agama jauh daripada kehidupan norma masyarakat. Faktor yang kedua adalah faktor politik dan undang-undang. Selepas fahaman sekularisme tersebar melalui pendidikan di pusat pengajian, fahaman sekularisme juga telah tersebar melalui jalan politik. Prinsip kebebasan iaitu meletakkan masyarakat dalam mempercayai mana-mana ajaran agama, namun hak yang diberikan dan perlu melindungi hak serta dasar yang ditentukan oleh negara. Undang-undang yang telah ditetapkan dalam filem The Purge ini iaitu mereka diberikan masa selama 12 jam bagi warganya untuk melakukan kejahatan apa saja, mulai dari mencuri hinggalah membunuh adalah menyalahi syarak sama sekali. Undang-undang sekular ini tidak bersesuaian dengan garis panduan agama Islam serta menyekat institusi keadilan dalam sesebuah negara. Faktor yang terakhir ialah faktor agama dan kepercayaan. Sekularisme muncul apabila agama menjadi hak eksekutif bagi golongan tertentu. Sekularisme menentang hak istimewa agama dan ini merupakan punca tersebarnya ideologi sekularisme di kalangan masyarakat yang ditindas oleh teokrasi. Contohnya, dalam filem The Purge ini, masyarakat langsung tidak diberikan peluang untuk menyatakan hak mereka sebagai seorang manusia. Sekularisme memandang agama dan politik perlu dipisahkan daripada masyarakat dengan penjelasan yang lebih jelas. Agama mereka perlu dihadkan kepada individu dan politik sebelum disebarkan kepada masyarakat. Cabaran hidup pemikiran sekularisme yang pertama ialah dari segi sistem politik. Sistem politik yang diamalkan kini lebih mementingkan keuntungan diri sendiri berbanding rakyat. Sebagai contohnya, mereka yang berjawatan tinggi sanggup melakukan apa sahaja untuk memenuhi kepentingan diri mereka sehingga mengabaikan kebajikan masyarakat. Dari segi sistem pembelajaran, seperti yang kita semua tahu, pendidikan Islam merupakan salah satu subjek yang dipelajari di peringkat sekolah dan di peringkat universiti. Namun begitu, pendidikan Islam kini dilihat semakin tidak mendapat perhatian yang sewajarnya berbanding dengan subjek-subjek yang lebih mencabar seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, kimia, ekonomi dan sebagainya. Sesungguhnya, kita dapat lihat di sekolah-sekolah menengah, guru-guru lebih menekankan subjek-subjek seperti ini berbanding subjek pendidikan Islam. Dari segi sistem perundangan pula, negara kita Malaysia tidak mengamalkan sistem perundangan Islam sepenuhnya, di mana sistem Islam atau hukuman hudud tidak dilaksanakan atas alasan tertentu. Hukum hudud ialah salah satu bentuk undang-undang jenayah Islam. Ianya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab suci Al-Quran dan Rasulullah SAW di dalam hadis baginda. Dari segi pengaruh media massa, kita dapat lihat masyarakat Islam di Malaysia pada hari ini mendapat lambakan bahan-bahan percetakan sama ada bahan cetak atau siaran langsung yang memaparkan segala isu dan berita terkini yang berlaku bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara luar juga. Hal ini telah menyebabkan media massa dipenuhi dengan unsur-unsur barat dan menjadikan budaya barat semakin meluas dan akhirnya budaya dan aspek barat ini menguasai kehidupan seharian masyarakat Islam di Malaysia.
Kesan sekularisme kepada masyarakat Islam. Dari aspek agama, fahaman sekularisme ini dapat melemahkan keimanan dan menggoyahkan akidah serta keyakinan seseorang itu terhadap kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan fahaman sekularisme yang berleluasa tanpa ada sekatan di negara kita, seseorang itu akan mudah ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ragu terhadap Rasulullah, para malaikat, Al-Quran serta pembalasan qada dan qadar. Dari aspek sosial pula, akhlak seseorang itu akan runtuh dan akhirnya terjerumus dengan perkara-perkara haram dan berdosa. Hal ini demikian kerana kita dapat lihat budaya barat yang mengejar keseronokan dunia semata-mata semakin hari semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Islam seperti anak-anak muda dan remaja. Selain itu, kesan sekularisme lain ialah kepimpinan yang dibawa oleh pemimpin menjadi lemah. Pemimpin yang memerintah negara Malaysia akan lemah dan tidak mampu membuat keputusan yang bijak dan betul kerana tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk negara kerana tidak mengikut garis panduan Islam. Dengan adanya fahaman sekularisme dalam negara ini, atap undang-undang menjadi berat sebelah iaitu dengan arti kata lain tidak adil. Sebagai contohnya, amalan menangkap lawan, musuh politik ataupun jenayah dengan tuduhan palsu dan juga menzalimi orang yang tidak bersalah seperti menangkap mereka kerana fahaman sekularisme ini. Pelbagai langkah dan juga usaha yang boleh dilakukan supaya masyarakat tidak terlibat dengan pemikiran sekularisme. Antaranya dengan mendalami semula ajaran agama Islam dengan bersungguh-sungguh agar mereka dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dengan menyertai program keilmuan dan juga keagamaan. Seterusnya, para ilmuwan Islam mestilah menolak dan juga mengkritik para intelektual sekular agar fahaman mereka tidak menular dalam fikiran umat Islam. Contohnya dengan mengadakan majlis perbahasan ataupun hujahan di kalangan cendekiawan Islam dan juga bukan Islam. Untuk menggalakkan persekitaran yang damai supaya membuka minda tentang sekularisme daripada perspektif Islam. Dalam pada itu, pendidikan juga merupakan media yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Islami dalam individu. Sebagaimana yang kita tahu, bab kata pepatah melentur bulu, biarlah daripada rebungnya yang membawa maksud mendidik anak biarlah daripada kecil lagi. Usaha yang boleh dilakukan adalah dengan mendidik generasi dan juga para belia tentang kefahaman sekularisme agar mereka tidak mudah dipengaruhi dengan fahaman sekularisme ataupun ideologi sekularisme yang boleh membawa kepada kelumpuhan umat Islam. Selain itu, umat Islam mestilah meninggalkan sikap mengagung-agungkan ketamadunan Barat. Sebaliknya, umat Islam mestilah menyanjungi kegemilangan tamadun Islam agar dapat mengembalikan semula kegemilangan Islam. Akhir sekali, kita mestilah menguasai media massa di dalam dan di luar negara agar maklumat yang disampaikan ditapis dan sejajar dengan pengertian Islam. Pada masa ini juga, pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam dengan menukarkan dengan alternatif yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum, saya Nomira. Saya akan membincangkan tentang kepentingan agama dalam kehidupan seseorang. Agama adalah pegangan yang amat penting yang perlu ada bagi setiap umat Islam. Tanpa agama, maka goyahlah kehidupan seseorang. Antara kepentingannya ialah yang pertama, menyedari kita tentang kejahilan manusia tentang kehidupan. Yang kedua, menyedari tanggungjawab manusia di dunia. Dan ketiga, agar membentuk jiwa dan diri yang bersih. Yang pertama, menyedarkan kita tentang kejahilan manusia tentang kehidupan. Kita dapat menyaksikan betapa jahilnya kehidupan manusia jika tiada pegangan agama yang kukuh. Tanpa disedari, kecenderungan itu menyebabkan kehidupan kita hilang makna dan tujuan sebenar. Di dalam filem The Purge, pembunuhan bagi mereka merupakan penyelesaian bagi masalah mengatasi kejatuhan ekonomi. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat membezakan perkara baik dan buruk. Yang kedua, supaya kita menyedari tentang tanggungjawab manusia di dunia. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan dihitung di akhirat kelak. Oleh itu, perbuatan yang kita lakukan hendaklah semata-mata kerana Allah SWT. Akhir sekali, supaya kita dapat membentuk jiwa dan diri yang bersih. Jiwa yang bersih merupakan jiwa yang terhindar daripada segala yang mengotorinya. Sebagai contoh, dalam filem The Purge, akibat tiada pegangan agama yang kukuh, umat Malaysia sanggup berbunuh-bunuhan kerana sifat tidak puas hati sesama sendiri. Kita, sebagai umat Islam, hendaklah sentiasa memperbaiki diri kita agar dapat menghindarkan diri daripada sifat
jiwa kotor agar menjadi Muslim yang bermanfaat di dunia serta akhirat. Kesimpulannya, fahaman sekularisme ini merupakan satu fahaman yang memecahkan dua perkara, iaitu perkara duniawi dan agama. Sekularisme merupakan antara musuh terbesar yang mampu menghancurkan umat dan kekuatan Islam. Fahaman sekularisme juga mampu merosakkan akidah seseorang Islam dan kita perlulah menjauhinya serta membantasnya secara habis-habisan. Keadaan ini bukan sahaja mampu merosakkan kehidupan masyarakat, malah menjerumus kita ke neraka jahanam. Dengan itu, umat Islam haruslah berpegang teguh kepada Islam yang syumul serta berpegang teguh kepada agama Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah.